شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خير. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi teman-teman para penonton yang saya muliakan sekalian, adik-adik, anak-anak, ibu bapa dan seluruh teman-teman yang bersama dengan kita sejak 2 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai pagi ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya tak tahu nak mengucapkan terima kasih dan tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Allah menjatuhkan bibit-bibit buah-buah istiqamah dalam diri tuan-tuan dan puan yang telah mengikuti kita buat sekian lamanya. Ada di antara kita, every program, the person is already there dalam program kita, sama ada pagi pukul 7, sama ada malam 9.15 atau program-program lain yang dibuatkan poster announcement-nya, misalnya tazkirah Jumaat dan sebagainya. Saya dapati ada nama-nama tersebut. Tuan-tuan biasa bersama dengan kita, tidak miss bersama dengan kita. Jadi inilah tuan-tuan satu kekuatan yang ada dan kita mohon kepada Allah. Bukan ada bayaran apa, saya tak bayar mereka menonton, mereka tak bayar saya dan sebagainya. Tidak, tuan-tuan dan puan. Tapi bayarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah
dan para asatizah yang menyertai kita 2 tahun, tuan-tuan dan puan, setengahnya setiap minggu begitu pun tidak pernah dibayar walau 1 sen pun, tuan-tuan dan puan. Dan keikhlasan dan kejujuran inilah yang menyebabkan program ini dapat bertahan 2 tahun, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan, kekuatan kepada kita seluruhnya. Asatizah, saya dan teman-teman dan seluruhnya, khasnya para penonton yang dihormati sekalian yang telah memberikan sokongan dan dukungan yang paling padu kepada program yang dilaksanakan oleh Yayasan Sabha ini, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah. Pagi ini tuan-tuan, pagi ini kita menampilkan Al-Fadhil Ustaz Ridwan, tuan-tuan dan puan, yang memang telah bersama dengan kita beberapa kali, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tahun lalu bersama dengan kita, tahun ini bersama dengan kita. Alhamdulillah. Ustaz yang belajar di Azhar University di Qahirah, kemudian tuan-tuan dan puan terlibat dalam program-program dakwah pada masa yang sama, seorang usahawan, tuan-tuan, seorang usahawan, alhamdulillah, yang cuba meletakkan asas-asas keusahawanan Islam, asas-asas perniagaan Islam dalam keadaan kita memburu profit, memburu keuntungan, tetapi kita tidak lupa kepada syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang sedang dilaksanakan, mudah-mudahan menjadi contoh orang muda berniaga seperti Ustaz, contoh perniagaan yang berlandaskan kepada syariah yang akan diikuti oleh peniaga-peniaga ahli-ahli korporat yang lain, dan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, pagi ini kita tuan-tuan cuti 18 hari bulan ni, cuti Maulid Rasul. Cuti tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan bercuti, kami pun bercuti kerana kita menghormati, kerana kita bersyukur dan menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi tuan-tuan, baru sebentar tadi di masjid saya ni dah seperti biasa tuan-tuan. Sembahyang Jumaat pun sampai di peringkat kata orang serambi-serambi di luar tuan-tuan ni. Di luar koridor di luar tu pun dah dibentangkan politika untuk mereka bersemayang, walaupun kita bersemayang penuh masjid itu tetapi ikut SOP. Masih penjarakan, masih ada face mask, masih bahkan merupakan satu kewajipan untuk menentukan face mask dipakai, penjarakan dilakukan, insya-Allah. Tapi alhamdulillah kembali, dan kuliah-kuliah pun telah kembali, kuliah subuhnya, kuliah maghribnya, dan kuliah duhanya pun barangkali sudah kembali macam biasa. Pagi tadi tuan-tuan, saya nak menyebut, pagi tadi imam kita setiap selepas sembahyang mereka akan membacakan sepotong 2 potong hadis dan ulasan-ulasan terhadap beberapa perkara selama dalam 10 minit begitu. Pagi tadi diulas mengenai selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan tuan-tuan daripada Ka'ab menyebutkan, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang macam mana yang paling hebat? Doa yang macam mana yang paling hebat? Ataupun zikir yang macam mana yang paling hebat? Adakah subhanallah paling hebat? Adakah alhamdulillah paling hebat? Adakah Allahu akbar paling hebat? Rasulullah menjawab, semuanya itu hebat belaka. Tapi yang paling hebat, semuanya sekali yang paling hebat ialah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah doa, itulah zikir yang tidak ada lagi yang boleh menandingi kehebatan, keagungan, kemuliaan kepada doa dan zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, pagi ini kita nak panjangkan apa yang imam masjid saya sebut pagi tadi. Imam masjid saya menyebut pagi tadi dalam selawat ni, Ustaz. Kita tengok para penonton kepentingan selawat ni, misalnya khutbah hari Jumaat khutbah tidak sah kalau tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan dan puan. Doa biasanya dimulakan dengan menyebut kebesaran Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia jadi begitu? Tapi imam pagi tadi, Ustaz, saya nak bagi tahu je, imam pagi tadi menyebutkan ada empat komponen kenapa selawat ini mengatasi seluruh zikir, seluruh doa yang lain. Pertama, dikatakan dalam selawat itu ada zikir. Yang kedua, dalam selawat itu ada doa. Yang ketiga, dalam selawat itu ada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya sifat Allah sebagai As-Samad. Allah sebagai Samad, penguasa seluruhnya, yang tempat kita memohonkan apa saja nak dipohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah tanda kehormatan, macam mana Allah memberikan kehormatan, kasih sayang, kecintaan yang tidak ada turut bandingnya kepada seorang insan, kepada seorang nabi, seorang rasul. Beliau baginda ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 komponen itu. Jadi Ustaz, kita mulakan pagi ini atas tajuk selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila Ustaz nak mulakan mukadimah, sila. Kita nak berhenti dalam 3:35 begitu Ustaz. Teman-teman memberitahu saya kalau dapat dipendekkan kerana mereka nak pergi kerja. Kebanyakan pejabat dah 70-80% dah dibuka sekarang tuan-tuan.
work from home dah berkurangan sangat. Jadi kita nak raikan sahabat-sahabat yang ambil kerja, mereka nak mengikuti program ini sampai akhir. Sebab itu kita akhirkan dalam pukul 7.35 pagi ini. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Ayahanda Datuk Hasan Ali dan kepada semua penonton untuk Yayasan Sabah Hafaz Bilim, kuliah subuh yang dipanggil dirancang sahaja kuliah pagi ini. Dan hari ini kita nak berbincangkan ataupun kita nak menghuraikan berkenaan dengan kepentingan salawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berada di dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dinantikan ya kepada umat Nabi Muhammad ini yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menantikan hari kebesaran ini ya sebagai suatu kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bulan yang dinantikan pada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita meraihkan, untuk kita mengingati, untuk kita menjadikan sesuatu hal yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan dengan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suatu perkara yang amat besar. Ya, zikir, banyak zikir. Macam tadi Ayahanda Datuk dan berceritakan berkenaan dengan komponen dalam selawat itu, ada banyak komponen yang didapati daripada imam ataupun ustaz yang bagi ceramah. Tapi tadi selepas subuh ringkasan ini sahaja. Baik. Jadi maknanya selawat ini ialah merupakan satu zikir yang sangat-sangat besar. Dan ada kadang-kadang ada persoalan. Dia mengatakan adakah selawat dan zikir ini, adakah satu perkara yang sama? Ataupun selawat ini ada kelebihan dia sendiri, ataupun zikir itu ada kelebihan dia sendiri. Betul apa seperti mana yang Ayahanda dan Ustaz bagi tahu. Zikir ada kelebihan dia sendiri, dan selawat itu ada kelebihan dia sendiri. Tetapi kalau kita nak huraikan dekat sini, selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia spesial. Dia spesial dari segi apa? Yang pertama sekali, kalau kita tengok, kita lihat satu ayat daripada ayat Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang mana lalu dibacakan pada hari Jumaat, ya, diperingatkan oleh khatib pada hari Jumaat. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maknanya apa? Maknanya Allah bagi tahu dekat sini, sesungguhnya Allah mulakan dengan dirinya sendiri, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat itu bermakna apa? Iaitu memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Allah memulakan dengan dirinya dan kemudian dengan malaikat, maka Allah bagi tahu kepada umat manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu. Kalau kita tengok dekat sini, ialah fi'il amal. Ya, fi'il amal maknanya sangat-sangat dituntut. Ya, untuk apa? Berselawat ke atas dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wa sallimu taslima, dengan ucapan salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Maka dekat sini dah tu, kalau kita lihat antara amalan yang Allah mulakan dengan dirinya ialah selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu, kita panggil apa? Satu tubuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan asbab itulah Allah memulakan dengan dirinya, dan diminta kepada malaikat, dan diminta seluruh orang-orang yang beriman ini berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh Al-Marazi dalam mentafsirkan ayat ini, ayat yang Al-Ahzab ayat 56 ini, dia beritahu apa? Wahai orang yang beriman, doakanlah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat rahmat, muliakan baginda walau dengan apa cara kamu mampu lakukan. Maknanya sekarang ni kita dalam kaedah berselawat ini, maknanya apa? Maknanya orang beriman ni kena doa supaya Nabi Muhammad mendapat rahmat. Pasal dalam doa kita senantiasa kalau kita dalam doa ini, dia punya, kita panggil tertib dia. Pertama sekali kita mensucikan Allah.
menunjukkan subhanallah, Allahu akbar dan sebagainya, alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Doa kepada Nabi Muhammad supaya mendapat rahmat, muliakan Rasulullah dengan apa yang kita itu, maknanya kita melakukan segala perkara yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu yang kita lakukan. Kita tak mampu nak lakukan semua sunnah Rasulullah, tapi kita boleh lakukan semampu yang kita boleh. Maknanya kat sini apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Maradhi ini umpamanya mengikut baginda secara baik atau mematuhi setiap arahan. Begitu juga dengan cara mengucapkan selawat dan salam kepada baginda dengan lidahmu. Yang ini daripada syarah daripada Syekh Al-Maradhi. Dan ada satu ayat lagi Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah sebut dalam ayat ini, Allah sebut apa? Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maknanya dekat sini antara asbab yang paling penting dekat dalam kehidupan kita ini, ya, kita kena berzikir. Zikir ini adalah satu kehidupan dalam diri manusia seorang itu. Tanpa zikir manusia itu mati. Dan antara zikir yang terbaik adalah dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ini Datuk, ada suatu kisah, ya, ada suatu kisah ketika mana Jibril alaihissalam, diperlihatkan akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilihatkan neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketakutan dan sebagainya, Allah menunjukkan neraka itu untuk siapa, maka dengan takut Jibril alaihissalam akan memperlihatkan Allah akan neraka itu, maka dengan asbab itu Jibril alaihissalam itu turun ke dunia buat apa? Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas sebab apa? Pasal apa Jibril tahu kekasih Allah ni hanya satu saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab itulah dia turun berjumpa dengan Rasulullah, dia menceritakan berkenaan dengan hal ini untuk apa? Mudah-mudahan ya, mungkin dengan rayuan Rasulullah, mungkin dengan kelebihan yang ada pada Rasulullah sebagai kekasih Allah, mungkin dengan doa kepada Rasulullah agar neraka itu ya tidak dimasukkan oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Ataupun yang paling penting, kalau boleh neraka itu tidak dimasukkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Jibril alaihissalam turun berjumpa dengan Rasulullah, Jibril berceritakan berkenaan dengan neraka itu sendiri. Yang kita nak ambil iktibarnya dekat sini, ya, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah memperlihatkan Jibril alaihissalam akan neraka, dia turun berjumpa dengan Rasulullah. Sebab apa? Pasal dia tahu tidak ada makhluk lain yang boleh mendoakan kepada Allah SWT untuk menerima ataupun untuk negosiasi dengan Allah SWT berkenaan dengan azab-azab Allah SWT. Maknanya hebatnya Rasulullah ini, ya, sehingga ke antara dunia, sehingga kan daripada zaman dahulu sampai akhir hari akhirat, kami kita ini berharapkan kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu untuk permulaan ayat itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Begitulah tuan-tuan, di peringkat awal ni, mukaddimahnya, macam mana Ustaz tadi membentangkan, Al-Fadhil Ustaz Ridwan membentangkan kepada kita tentang hebatnya selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan, ya, Ustaz dalam sikit pengamatan saya bila mengendalikan summer camp selama 35 tahun ke 40 tahun begitu, Ustaz, ya. 1.2 juta anak-anak sekolah menengah, sekolah rendah sampai universiti, dan mereka yang sudah meninggalkan bangku sekolah pun mengikuti program saya, Ustaz. Jadi tuan-tuan, Ustaz, budak tingkatan 4, tingkatan 5, bila suruh berselawat, Ustaz, mereka pandang memandang di antara mereka. Ada di antaranya, tuan-tuan, puan, tanya kawan dia, mulanya macam mana? Ustaz, saya tengok, Ustaz, ya, yang boleh menyebut betul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebutan macam saya pun mungkin tak betul menyebutnya, Ustaz. Saya rasa tak ada 10% yang boleh menyebut dengan betul, Ustaz. Sod itu tak betul disebut. Allahumma aja begitu pun, mim syaddahnya pun tidak ada. Bukan nak bertajwid macam mana, Ustaz, tapi nampak gaya-gaya sebutan itu tidak menggambarkan sepatutnya macam mana kita sebut seorang insan yang kita nak hadiahkan satu selawat, tapi hadiah itu tak sempurna, Ustaz.
hadiahnya tak sempurna, bentuknya tak sempurna, harganya tak sempurna, packagingnya tak sempurna. Begitu yang kita nak hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya teringat satu hadis yang sederhana panjang. Panjang pun tidak panjang, pendek pun tidak pendek. Saya ringkaskan. Satu hari Nabi Muhammad naik ke mimbar, Ustaz, ya, naik ke mimbar. Tiba-tiba sahabat-sahabat yang mendengar khutbah yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi mengulang perkataan amin, amin, amin 3 kali. Bila letakkan kaki di tangga yang pertama, mimbar itu amin. Letakkan kaki yang kedua, amin. Letakkan kaki yang ketiga, Nabi menyebut amin. Bila habisnya, dia disebut oleh sahabat-sahabat menanyakan, apa yang berlaku tadi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya, celakalah umatmu Muhammad. Dalam mana mendapati dalam bulan Ramadan, bulan pengampunan, mereka tidak diampunkan oleh Allah. Berlalu Ramadan, dalam keadaan mereka tidak diampunkan. Apa jawab Nabi? Amin ya Jibril. Benar wahai Jibril. Sampai kepada tangga yang kedua, celakalah umatmu wahai Muhammad. Dalam mana mendapati ibu bapa atau salah seorang daripadanya masih hidup, yang sepatutnya anak-anak mengkhidmati ibu bapa, tapi gagal anak-anak mengkhidmati ibu bapa. Maka tertutuplah pintu syurga buat mereka, ya Muhammad. Amin ya Jibril. Yang ketiga ni Ustaz. Apa dia kata? Celakalah umatmu wahai Muhammad. Dalam mana nama kamu disebutkan, gagal umat kamu untuk menyampaikan penghormatan selawat kepada kamu. Maka di akhir hayat dan di akhir mereka nanti di padang mahsyar, maka tidak akan bertemu dengan kau, tidak akan mendapat syafaat daripada engkau. Apa kata Nabi Muhammad? Amin ya Jibril. Ustaz, cuba Ustaz ulas sikit Ustaz tentang hujung tu Ustaz tadi Ustaz. Orang sebut selawat, anak-anak kita tak tahulah anak kita sebut ke tak sebut. Sebut Muhammad, sebut tak sallallahu alaihi wasallam, sebut Nabi Muhammad, sebut tak sallallahu alaihi wasallam, sebut Rasulullah, sebut tak sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, macam mana Ustaz yang celakalah umatmu Muhammad kalau misalnya nama kamu disebutkan, maka Allah tidak akan membukakan pintu syurga kalau kita tidak berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Terima kasih kepada Ayahanda Datuk. Baik. Berkenaan dengan hadis yang Ayahanda Datuk sebutkan tadi, ya, berkenaan celaka je umatmu wahai Muhammad ketika mana namamu disebut tetapi tidak ada sambutan selawat daripada umatmu. Yang ini Ayahanda Datuk, ya. Dia kalau katakanlah saya nampak benda ni satu je lah, macam kalau katakanlah Ayahanda Datuk isukan berkenaan dengan anak-anak kita sekarang, yang mana ketika mana selawat pun tak berapa nak betul, ya, dengan syiddah mimnya, dengan sad lamnya. Kadang-kadang dari segi penulisan pun kalau saya nampak, kalau dari segi penulisan Allahumma alif lam lam ha mim sad lam tu kadang-kadang dia taruh sad lam ya pun ada juga. Itu pun dah salah tu. Dia sad lam sahaja, sallallahu alif lam lam ha kan. Jadi dari segi penulisan pun salah. Jadi banyak benda yang salah. Jadi dekat sini kita nampak kita punya ketirisan kita yang mengatakan kita ni cinta kepada Rasulullah pun nampak benda yang simple macam tu pun tak boleh nak, kita tak boleh nak baiki. Baik, kita balik kepada yang selawat tadi. Baik, untuk anak-anak muda zaman sekarang ni, saya tak nafikanlah. Mungkin ada antara mereka yang bila dengar ceramah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada sambutan. Sambutan apa? Sambutan selawat itu balik. Sebab apa saya nampak sini sedikitlah mungkin kita panggil apa? Kita panggil suasana ataupun zuruf ahli keluarga tu sendiri. Dia kalau mak bapak ni dia ada belajar ilmu agama ataupun anak-anak ni diberikan pengajian agama, maknanya bila ada berlakunya selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan sambut. Dia akan jadi automatik, Datuk. Ya, macam kita lah, Datuk. Kita ni bila dah biasa, Datuk, dia automatik. Kadang-kadang mungkin penceramah dia sebut Nabi Muhammad saja, dia tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita automatik kita akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal terdengar dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu auto. Tapi bila sekarang ni anak-anak ini dia tidak jadikan benda ini kelaziman, dia tidak menjadikan benda ini suatu perkara yang apa baginya suatu benda yang penting, maka dia ignore. Dia buat tak tahu je lah. Benda ni banyak, Datuk, bukan setakat selawat. Kadang-kadang azan pun patutnya kita senyap, kita dengar pun bercakap lagi. Ustaz dah tegur banyak kali, mungkin Datuk pun dah banyak bagi ceramah dan sebagainya, dah bagi peringatan, dah bagi counselling dan sebagainya, tapi benda tu masih berlaku. Jadi benda tu tidak dititik beratkan di dalam bi'ah keluarga, suasana keluarga tu, itu yang jadi masalah. Baik, yang dikatakan dengan celaka tu, ya, bila Jibril kata celakalah bagi umatmu yang tidak berselawat ke atas, maksudnya tidak menyambut selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita buat satu kronologi lah, Datuk.
Kronologi dia apa? Sekarang ni kita ibaratkan kita ni macam apa ni, dalam keadaan yang terlalu miskin. Kita dalam keadaan terlalu dhaif. Kita ni rumah rumah terbakar, anak-anak tak terurus dan sebagainya. Tiba-tiba Datuk, ni contohlah, ayahanda Datuk datang bawa satu peti emas. Satu peti emas ni. Satu peti emas dengan jongkong emas, dengan sebelahnya tu dengan duit, satu peti duit dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ayahanda Datuk nak bantu keluarga ni yang kita ni yang ayahanda Datuk lihat, dia ni susah. Rumahnya baru terbakar, anak-anaknya dalam kondisi yang tidak bagus dan sebagainya, diri dia pun tidak terurus disebabkan malapetaka yang berlaku pada dirinya. Dan Datuk datang bawa dua bekas, satu bekas penuh dengan emas, satu bekas penuh dengan wang untuk digunakan oleh si Polan ini yang dalam keadaan tak terurus ni, keadaan musibah yang berlaku pada dirinya. Tiba-tiba apa yang dia buat Datuk? Dia tengok Datuk pun tak nak. Okey, dia jangan kata dia nak tengok harta yang kita bawa tu. Nak tengok yang tukang bawa pun dia tak nak. Nampak tak? Kan kalau orang lain tengok situasi tu dia kata apa? Bodohnya lah si Polan tu. Ya? Apabila kamu berada dalam kesusahan, tiba-tiba ada orang datang nak membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu, tapi kamu menolak buta-buta macam tu, ini yang dia panggil sombong. Bukan saja sombong, kita istilahkan sebagai bodoh sombong lah. Yang ni Datuk ya. Ada sebagai istilah bodoh sombong. Ni maknanya kronologi yang bila Jibril kata celakalah umatmu, ketika mana kita ni tidak ada tidak ada jaminan ya. Ketika mana di akhirat nanti untuk masuk syurga Allah, kita ni masuk syurga Allah ada dua perkara. Yang pertama sekali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua dengan apa? Dengan kita panggil jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tak ambil syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak masuk syurga? Ya? Kalau kita lihat ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa? Perbanyakkanlah berselawat ke atasku. Ya? Akthiru alayya minas salat. Perbanyakkanlah berselawat ke atasku fi kulli yaumi Jumaah. Ini kalau untuk speciality untuk hari Jumaat lah. Maksudnya kena banyakkan selawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu lagi hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Masya-Allah. Kita selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Rasulullah, ya, Allah berselawat ke atas kita sebanyak 10 kali. Masya-Allah. Satu selawat pun yang dia Datuk, dia punya rahmat dengan dia punya rahmat Allah SWT sangat besar. Kalau 10 sebab dia macam ni ayah dia Datuk. Sebab kita ni sekarang ni kita ni tak nampak apa benda yang dikatakan jazak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak apa itu ganjaran. Kalau kita nampak apa itu ganjaran, saya rasa kita berebut, kita berlari untuk mendapatkannya. Hari ni kita tengok, yalah kita makruf masjid masih lagi dalam keadaan SOP. Kalau katakanlah Datuk masjid nanti bila dah dibuka seperti biasa, orang boleh datang solat subuh berjemaah, zuhur berjemaah, sampailah ke isyak berjemaah. Kalau katakanlah ahli jawatan kuasa masjid dia buat suatu iklan, siapa-siapa yang datang solat subuh berjemaah, kita akan bagi setiap satu orang RM20. Tak payah banyak Datuk. Jangan RM50, jangan RM100. Kita letak RM20. Saya rasa penuh masjid Datuk. Pasal apa? Dia nampak ganjaran je dekat situ. Dia nampak ganjaran dekat situ. Bagi RM20. Cukup. Sebab saya sendiri pun bila saya mengikuti beberapa program kita panggil mesyuarat perwakilan untuk suatu organisasi, Datuk kena tahu. Dia kalau mesyuarat biasa ni untuk nak memilih perwakilan untuk pergi ke mesyuarat mesyuarat agung tu, dia bukan suatu yang mudah kita nak kumpulkan orang Datuk. Kadang-kadang ahli yang berada dekat satu-satu tempat tu kadang-kadang melebihi daripada 200 orang. Quorum yang dikehendaki oleh pihak organisasi untuk datang untuk melayakkan mesyuarat tu sekurang-kurangnya 50 orang. Datuk tahu tak? Sampaikan ahli jatuh kuasa ni pening kepala. Ni macam mana nak panggil ahli-ahli yang berada di sini untuk datang ke mesyuarat ni. Akhirnya mula-mula dia bagi makanan. Bagilah apa makanan nak bawa, mihun goreng dan sebagainya, dia tak jadi. Akhirnya apa dia fikir? Dia fikir, okey tak apalah, kita bagi setiap yang datang kita bagi RM50. Penuh dewan Datuk. Penuh dewan.
Sampaikan tak cukup, sampaikan ahli jawatan kuasa cakap apa? Okey, kita stop setakat 70 orang, 100 orang saja. Lebih itu tak boleh. Sampai tahap tu. Maknanya sekarang ni, kita ni dekat dunia ni samalah ni. Kita samalah ni. Ini yang dikatakan dengan celaka lah. Bila kita nak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu rahmat. Kita nak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu ganjaran yang besar, tapi kita memperlekehkan ganjaran tu, kita buat tak tahu. Ya, jadi pentingnya kita kena ingat pentingnya berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kena penting juga kita kena beringat berkenaan dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Seperti inilah yang seperti mana kita tahu hadis ini, sesiapa yang disebutkan nama Muhammad tapi tidak disambut akan sallallahu alaihi wasallam, maka celakalah. Ini juga antara perkara yang penting kita kena ambil perhatian supaya kita tak tergolong dengan orang-orang yang jadi celaka seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, cantik tuan-tuan, cantik ulasan daripada Ustaz Ridwan, tuan-tuan dan puan. Begitulah tuan-tuan dan puan ya. Perkataannya, terjemahannya, celakalah umatmu Muhammad ya. Bukan kata teruklah umatmu Muhammad, bahayalah umatmu Muhammad. Tak ada, tapi celaka. Tuan-tuan, perkataan celaka ni, tuan-tuan cuba fikir ke, pernah tak kita dalam hidup kita tuan-tuan? Saya lah rasanya tak pernah menyebutkan perkataan celaka pada siapa saja tuan-tuan depan. Kalau hujan pun ada orang kata celaka, hujan pula. Ada begitu Ustaz ya. Jadi, tapi yang ni, celakalah umatmu Muhammad. Bayang tuan-tuan ya, translation daripada hadis tu, agaknya yang paling hampir ialah celakalah umatmu Muhammad. Kalau tidak kita menghormati Nabi Muhammad dengan memanjangkan selawat kepada Nabi Muhammad. Jadi maknanya besarlah tuan-tuan, sangat-sangat besar. Sebab itu Ustaz, saya nak minta Ustaz sebagai orang yang jadi pendidik, yang pernah pun menjadi pendidik, sekarang jadi tukang emas, tuan-tuan dan puan, dia usahawan emas, tuan-tuan dan puan. Sebab itu tadi misalannya, contohnya emas. Tuan-tuan, satu peti emas, contohnya emas. Sekarang emas dah mahal, satu gram 200, 300 Ustaz sekarang ni. Apa Ustaz? Masih lagi 275 untuk 916 lah. Tengok Ustaz, tengok Masya Allah. Ustaz ni berapa jongkong dia, kita pun tak tahulah Ustaz. Para penonton yang mata sekalian. Apa pun tuan-tuan dan puan saya nak sebutkan begini ya, kalau tentang kehebatan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ustaz kalau kita katakan Nabi Muhammad, kita biasanya Ustaz, bukan saja kita berselawat kepada Nabi Muhammad, biasanya Ustaz, kita juga menghormati dan mendoakan ahli-ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya begitu, biasanya. Jadi macam mana Ustaz? Apa pertaliannya di antara berselawat kepada Nabi Muhammad? Biasanya selepas itu ialah kalau dalam bentuk doa, mendoakan juga keluarga terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Ustaz? Apa kaitannya Ustaz dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Terima kasih ayah dia Datuk. Baik. Dia kaitannya ahli keluarga ni sebenarnya suatu kita panggil susun galur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghormatan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita biasanya kita akan sebut wa ala alihi. Wa ala alihi itu maksudnya dan ke atas ahli keluarganya. Wa sahbihi wa barik wasallim, dan juga kepada sahabatnya. Tanda kita hormat kepada orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah dan juga ahli keluarga Rasulullah. Dipanggil ahlul bait lah. Itu kepentingannya. Cuma sedikit makluman. Kadang-kadang kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali pun dah boleh. Kadang-kadang ada orang tanya, kalau katakanlah tak sebut wasahbihi pun tak apa ke Ustaz? Sebenarnya boleh juga. Kalau katakanlah nak panjang, biasanya kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, tu standard. Ataupun kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, itu pun dah termasuk dengan sahabat-sahabat sekali. Itu kaedah bacaan kita bersalawat kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa kepentingan ahli keluarga Nabi? Baik, keluarga Nabi kita macam inilah yang dia Datuk. Kita ni ya, antara orang yang terdekat dengan kita, yang kita biasa kita hormati, mak, ayah, adik-beradik kita, ya, sepupu-sepupu kita, pakcik-makcik kita. Jadi ini antara orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait ini dia dia merupakan suatu ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara tak langsung kemuliaan itu berada pada mereka juga. Kemuliaan tu dia terpercik kepada mereka juga. Jadi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni berselawatlah ke atas Nabi dan juga ahli keluarga. Begitu juga yang dia Datuk, kalau kita lihat ya. Contoh macam ada suatu perkara yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana kalau katakanlah ibu bapa kita dah meninggal,
bagaimana kita nak kita panggil, kita nak membuat baik terhadap ibu bapa kita sedangkan mereka dah meninggal. Antara antara perkara yang diberikan nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apa dia? Ialah dengan cara kita menghormati orang-orang yang pernah bersama dengan ibu dan bapa kita. Antaranya mungkin ahli keluarga ayah kita, ahli keluarga ibu kita, kawan-kawan dia. Bagaimana caranya? Kita buat kebajikanlah dengan mereka. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita dengan Rasulullah dan ahlul bait Rasulullah sangat-sangat penting kena buat baik, dan kalau boleh sekali-kali jangan kita masuk golongan yang mengkafirkan ahlul bait. Pasal apa kita nampak sekarang ni ada grup ataupun kumpulan-kumpulan yang telah secara beraninya dia mengkafirkan Aisyah, Umar, Abu Bakar. Nampak? Ini antara orang-orang yang rapat dengan Rasulullah, dan kita tahu mereka ini adalah jaminan syurga daripada Rasulullah. Tapi mereka ini mengkafirkan, mereka ini menidakkan kelebihan mereka. Ini Datuk, saya ingat sekali pernah masa saya dekat Mesir dulu, saya pergi ke Jami' Imam Asy-Syafi'i, Masjid Imam Asy-Syafi'i. Yang mana dekat dalam jami' tu, dekat, kalau di Mesir ni kita tak panggil masjid, dia panggil jami'. Jami' ni tempat kumpul ataupun masjid lah kalau kita bahasa Melayu kita ni. Bila saya pergi dekat saya pergi dekat Jami' Imam Asy-Syafi'i tu, dalam masjid tu ada kubur, ada makam. Yang pertama dia ada dua makam. Satu makam Imam Asy-Syafi'i dekat dalam tu, dan memang ramailah orang akan buat baca Yasin, duduk dekat situ dan sebagainya. Kemudian ada satu makam kecil dekat sebelah makam Imam Asy-Syafi'i. Itu dikatakan makam anak murid yang paling rapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Saya pernah tanya dengan orang penduduk, kita panggil penduduk di situlah. Ya. Diorang ni punya sampai satu tahap diorang rasa macam nak memuliakan Imam Asy-Syafi'i sebagai ahlul bait. Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu ini pandangan orang sanalah. Betul tak betul wallahu alam. Kita tak boleh nak ambil pasal apa, tak ada nas ada sebagainya. Dia bagi tahu setiap hari Jumaat Rasulullah datang untuk memuliakan Imam Asy-Syafi'i. Sampai begitu sekali dia memuliakan Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan bahawa setiap hari Jumaat Rasulullah datang ke sini untuk memuliakan Imam Asy-Syafi'i. Tapi kita tak boleh ambil secara betulnya ke atau tidak betul tu tidak boleh ambil, sebab apa kita tak ada nas dan sebagainya. Cuma saya nak bagi tahu cara mereka memuliakan ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Imam Asy-Syafi'i termasuk dalam ahli keluarga Nabi. Jadi cara mereka nak menghormati ahlul bait sampai tahap macam tu. Itu antaranya. Jadi sekarang ni ahli keluarga Nabi juga wajib atas kita, kita kena memuliakan dia atas dasar apa? Atas dasar dia itu hasil daripada susun galur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaannya biasanya kita bersalawat tu kena sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Paling tidak, paling kurang itu saja Datuk. Alhamdulillah. Ustaz, ini hanya apa sajalah Ustaz. Akhir je Ustaz, akhir. Kita nak berhenti dalam 7.35. Para penonton memanglah saya nak panjangkan lagi tuan-tuan, tapi permintaan para sahabat yang nak mengikuti daripada awal hingga akhir, dia kata saya sayang sangat, tak boleh saya nak tengok sampai akhir, tapi saya nak pergi kerja, dia kata. Sekarang dah 70-80% pejabat sudah dibuka, working from home nampaknya sudah makin kecil. Jalan raya nampaknya sudah tuan-tuan puan. Saya rasa hari Jumaat ini dengan merentas negeri dia boleh dibuat. Saya tak tahulah macam mana gambaran. 1.4 juta Ustaz. Digambarkan 1.4 juta orang kereta akan berada di jalan raya. Kalau satu kereta ada 4 orang, 4 kali 1.4 juta. Begitulah ramainya di jalan raya nanti. Begitulah sesaknya tempat makan di jalan raya. Begitulah sesaknya nanti tempat mengisi minyak, pam minyak di jalan raya tuan-tuan. Tuan-tuan mesti bersedia nak balik ke Kelantan. Tuan-tuan bersedialah untuk 14 jam ke 20 jam untuk balik ke Kelantan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah, jadi kita haraplah apapun tuan-tuan dan puan, mask kena pakai, penjarakan sosial. Jangan kita ni menjadi orang yang menyebarkan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, jangan. Cukuplah tuan-tuan, cukuplah. Ada orang dah kata dia expression dia buat Ustaz, saya ni dah separuh gila dah hampir 2 tahun ni. Separuh gila dah dia kata. Tuan-tuan dan puan, janganlah. Yang bunuh diri pun ramai Ustaz. Jadi jangan tuan-tuan dan puan, jangan sia-siakan apa kelonggaran yang telah diberikan itu, gunakanlah sebaik-baiknya. Ustaz, yang terakhirnya saya nak sebutkan, ini ringan Ustaz. Saya tengok kadang-kadang saya pun pensyarah-pensyarah bila dia lupa sesuatu Ustaz, bila dia lupa
Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia lupa lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teringat apa yang dilupa tadi, keluar balik Ustaz. Apa yang dilupa tu dengan menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana Ustaz? Baik, yang dia Datuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik. Dia macam ni Datuk. Dia berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan kebiasaannya lah. Ya, kalau kita lihat ustaz-ustaz ataupun asatizah bila dia berceramah ni, dia bila sampai satu tahap apa ni, dia terlupa dan sebagainya, dia akan sebut apa ni, dia akan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu antara kebiasaannya. Bukan apa, sebab selawat ini adalah suatu perkara yang kita panggil dia banyak manfaatnya. Dia banyak manfaatnya. Antara asbabnya, antara manfaatnya itulah dia boleh recall balik apa yang kita lupa. Dan begitu juga kalau katakanlah kalau ayah dia Datuk biasa lihat kita punya mungkin bagi orang kita apa ni, kita panggil adat orang Melayu kita ni. Saya lihat adat orang Melayu kita ni, bila kita salam orang, kita pun berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul Datuk? Betul Baik. Itu antara manfaatnya, ini antara manfaat lah, antara manfaat selawat ni, bila itu sebenarnya protection pada diri kita. Bila kita berselawat ketika mana kita apa ni salam orang, ya. So ni selawat ni hebat. Dia sangat-sangat hebat. Nak kata hebat macam nak cerita kehebatan selawat ni sangat-sangat besar. Kalau kita nak cerita apa ni tiap-tiap hari pun tak habis kehebatan selawat. Jadi maknanya antara asbab kadang-kadang adat orang Melayu, tapi sebenarnya manfaatnya besar. Mungkin ini dah dibiasakan oleh nenek moyang kita dulu. Bila kita salam saja kita akan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sebenarnya protection. Protection dari segi apa? Dari segi kalau katakanlah orang yang salam dengan kita tu dia ada niat jahat. Dia ada nak apa ni, nak buat apa ni antara ilmu-ilmu yang tak baik kepada kita dan sebagainya, dia jadi protection. Dia tak sampai kepada diri kita, dia akan balik kepada tuan punya badan yang nak buat jahat kepada kita. Atas asbab apa? Atas asbab kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan urusan berkaitan dengan apabila kita lupa, biasanya kita bersalawat kerana apa? Kerana dengan salawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia sebenarnya di-recall balik. Ya, di-recall balik apa semua sekali. Itu kehebatan dia. Pasal kadang-kadang sekarang ni bukan setakat apa ni, bukan setakat lupa saja. Kita berselawat, asatizah ni berselawat Ustaz. Ayah ni Datuk, sekarang ni kalau kita lihat asatizah sekarang ni, setiap beberapa perkataan dia ucapkan, setiap kali dalam ceramah dan sebagainya, dalam seminit dua dia akan selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekejap-kejap Allahumma salli ala sayyidina Allah sallallahu. Bukan apa? Kerana itulah dia panggil, dia nak tunjuk mulianya Rasulullah, dia nak memuliakan Nabi Muhammad hatta dalam ceramah dia pun, dia tetap dengan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu apa? Pentingnya selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ayat dia Datuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan ya, kita berjumpa lagi nanti tuan-tuan dan puan ya. Kita nak gali lagi tuan-tuan. Kalau tidak Ustaz, kalau kita tidak gali macam ini, tak tunjulkan tentang hikmat-hikmat, fadilat-fadilat dan berbagai-bagai kehebatan tentang selawat ni, tuan-tuan takut sampai mati tuan-tuan kita tak ada penghargaan kepada Nabi. Sampai mati kita tidak mengucapkan selawat kepada Nabi yang betul, cara betulnya. Sampai mati kita tidak mengucapkan selawat pada tempat-tempatnya yang patut kita ucapkan selawat. Sampai mati kita tidak menyebut betul sebutan-sebutan selawat itu. Macam Ustaz menyebut kata sodnya, syaddah kepada nunnya, mimnya dan sebagainya. Ini benda-benda tuan-tuan dan puan ya, yang kita tekankan sangat. Terima kasih pada Ustaz yang dapat menekankan pada pagi ini. Ustaz ya, alhamdulillah pagi-pagi ini nampaknya teman-teman begitu meraihkan kita Ustaz. Misalnya Raziah Ramli, Hamidah Ismail ni antara orang tu tak. Ustaz Hamidah Ismail ni Ustaz, antara orang 2 tahun yang dulu sampai sekarang ni tak pernah tinggal. Seorang lagi Nur Hayati pun ada ni. Puan Hamidah Ismail, kemudian tu kita ada Nur Hayati Osman, tak pernah tinggal ni. Masya-Allah. Saya kena rakamkan ya, apa ni, Princess Moon. Kemudian kita ada Ummu Fatihah. Ummu Fatihah kata tidak jelas. Asal tadi tidak jelas Ustaz. Beberapa orang sebutkan ni tak jelas suara. Sekarang dah jelas. Saya tak tahulah mungkin kerana macam mana. Tadi saya mula-mula tak jelas. Macam jauh. Macam Ustaz berada di Mozambik kat sana kan ya. Tapi dia ujian di pagi hari Ustaz. Betul.
Betul. Kemudian Nurin Majid, alhamdulillah. Lepas tu kita ada Ummu Fatihah sudah tadi. Kemudian tu Khadijah Atan. Alhamdulillah Khadijah Atan, terima kasih. Kita ada kemudian Sakinah Hasan. Kita ada Sakinah Hasan. Kemudian kita ada Asma Zuraida. Kita ada Asma Zuraida. Kemudian alhamdulillah kita ada Salmiah Awangdin. Alhamdulillah seronok dia memang seronok, masya-Allah. Kemudian kita ada Rohani Hamdan. Kita ada Khadijah Atan. Orang perempuan semualah Ustaz. Kebanyakannya tengoklah Ustaz. Yang melihat ni biasanya 80% orang perempuan Ustaz. Macam itulah penghormatan kita pada orang betul. Subhanallah, masya-Allah. Kemudian tu kita ada Zainal Abidin Putih Ismail, ada seorang ni. Kemudian tu Nazmin Namin. Betul tak dengar, dia kata tak dengar lah Ustaz, dia kata. Said Ahmad, kita ada Izura Isa, alhamdulillah. Kita ada Ummu Fatihah dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya. Alhamdulillah. Ustaz, pagi ni tuan-tuan dan puan ya, setiap pagi macam ni, hari Rabu ni, kita selang-selikan. Minggu pertama, minggu ketiga ialah Ustaz Muhammad Akib. Dan minggu kedua dengan minggu keempat, Al-Fadhil Ustaz Ridwan Ahmad Zahar, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, saya harap tuan-tuan akan bersama dengan kita, tuan-tuan. Sebarkanlah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pagi ni, tuan-tuan. Sikit, 35 minit, tapi tuan-tuan tengok artinya dalam hidup kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Kalau kita tidak mengikutinya, kalau kita tidak mendalaminya, kalau kita tidak menzakhirkannya, kalau kita tidak menggalinya, tuan-tuan dan puan, berlalulah. Sebutlah 1000 kali Nabi Muhammad, tapi tak keluar juga daripada mulut, tak keluar juga daripada lidah, tak keluar juga daripada hati kita untuk mengagum membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan ada baiknya pada kami semua, ada baik tuan-tuan dan puan. Jangan lupa tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan ya. Saya nakkan sebut satu perkara saja. Tuan-tuan dan puan, pergilah tuan-tuan ya. Pergilah kepada YouTube kita, pergilah kepada Facebook kita, pergilah kepada Instagram kita, pergilah kepada TikTok tuan-tuan. TikTok tuan-tuan dan puan. Saya sudah 2 bulan 5 hari rasanya dalam TikTok tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Saya nak menggamit teman-teman anak-anak muda terutamanya. Marilah kepada Islam, marilah kepada Allah, marilah kepada Rasulnya, marilah kepada rukuk, marilah kepada sujud, marilah kepada salat, marilah kepada masjid. Tuan-tuan dan puan, yang itulah target saya tuan-tuan. Alhamdulillah. Ada yang live-nya, ada yang dah recorded, yang dirakamkannya. Hari-hari tuan-tuan, hari-hari. Tak salah saya setidaknya 5 kali saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan dalam TikTok. TikTok ni pendek tuan-tuan. 2 minit, 1 minit, 2 minit, 3 minit begitu. Tak panjang-panjang tuan-tuan. Tapi pendek-pendek pun tuan-tuan dan puan sampailah matlamatnya. Kita nak memperkatakan sesuatu yang berkaitan dengan kebesaran Allah, keagungan Nabi Muhammad SAW dalam masa 2 minit. Dalam masa 2 minit setengah. Tuan-tuan dan puan, tetap satu program itu insya-Allah. Itu TikTok. Kemudian tuan-tuan dan puan dalam Telegram. Tolong tuan-tuan. Joinlah Telegram. Tuan-tuan cuba tengok Telegram kita tuan-tuan. Saya rasa saya jarang ada Telegram yang hari-hari ada posting. Hari-hari ada updating. Hari-hari ada new versi baru tuan-tuan dan puan yang dimasukkan dalam Telegram kita. Mintalah anak-anak, mintalah keluarga, sahabat andai kita tuan-tuan. Sebarkan. Tak ada cara lain tuan-tuan dan puan. Hidupkan dakwah. Mati bersama dengan dakwah ni, dakwah Islamiah untuk menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya cuba lakukan tuan-tuan. Tuan-tuan doakan dalam usia yang lanjut macam saya ni tuan-tuan dan puan masih Allah berikan sedikit kekuatan untuk melakukan yang terbaik untuk khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sebut lagi tentang komplek Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan, masya-Allah. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi tempat tu tuan-tuan sekarang ni geotech, orang pakar geoteknologi sedang buat boring tuan-tuan. Ada 4 boring nak dibuat memakan belanja yang agak besar untuk menentukan tanah itu sesuai, untuk menentukan kemempatan tanah dan sebagainya, untuk menentukan bangunan 10 tingkat yang akan didirikan nanti tuan-tuan dan puan, selamat untuk dibangunkan, selamat untuk didiami. Itulah tuan-tuan kerja yang sedang berlaku sekarang. Tuan-tuan kalau pergi site sekarang di Bukit Ceraka, tuan-tuan akan dapat tuan-tuan beberapa perkara yang sedang berlaku sekarang ni untuk membangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah yang kami memerlukan bantuan sedekah amal jariah. Tuan-tuan bantulah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. RM1 pun RM1 lah. RM2 pun RM2 lah tuan-tuan dan puan. Dengan kita tengok dia punya apa? Yang cantiknya tuan-tuan dapatkan sijil wakafnya. RM10 ada sijil wakaf, RM50 sijil wakaf, RM100 sijil wakaf. Bila lagi tuan-tuan? Inilah masanya. Tak ada orang di Malaysia ni semiskin mana pun yang tidak boleh mengeluarkan RM1 tuan-tuan dan puan.
Marilah kita bangunkan bersama-sama. Ini bukan projek Hasan Ali, bukan projek Yayasan Sabha, ini projek umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No one should take ownership. No one is the pure owner of this program. The owner of this ownership belongs to Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap marilah kita bersama-sama membangunkan saya dah 2 tahun tuan-tuan menyebutkan perkara ini tak jemu-jemunya. Kita dah collect semuanya dalam 2.5 juta tuan-tuan. Kita memerlukan 15 juta tuan-tuan, 15 juta untuk membangunkan projek ini insya-Allah. Marilah kita sama-sama mati dalam husnul khatimah. Projek ini tuan-tuan dan puan di mana juga tuan-tuan berada, dia punya intent dia punya purpose-nya, dia punya goal-nya, dia punya matlamatnya ialah supaya tuan-tuan dan saya seluruhnya mati peringkat akhir sebelum malakal maut mencabut nyawa kita nanti, tuan-tuan mampu mengucapkan dengan lidah ke, dengan mata ke, dengan gerakan mata ke dan sebagainya, mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, maka tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita nak bimbing, itulah yang kita nak tarbiyahkan, itulah yang kita nak didikkan kepada yang tua, kepada yang muda, termasuk anak-anak kita tuan-tuan dan puan. Insya-Allah dalam dunia ni tak ada lagi seperti mana yang kita nak bangunkan. This is the first one in the world, the first one in Asia, the first one in Malaysia, the first one in Selangor, and it is to be located di Bukit Cerakar. Dekat betul dengan UiTM yang baru. Nampak kampus UiTM yang baru. Nampak fakulti perubatan UiTM yang baru. Hospital UiTM yang baru. Antara hospital yang paling besar di Malaysia, tuan-tuan. Dekat. Nampak daripada tapak yang kita nak bangunkan komplek Anjung Sulul Khatimah di Bukit Cerakar itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi dalam minggu yang kedua, yang keempat. Minggu keempat nanti kita berjumpa lagi dengan Ustaz, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita. Besok tuan-tuan, besok pagi tuan-tuan kita berjumpa Ustazah Kalsum. Pun juga diselang-selikan dengan Ustaz Muhammad Nazri. Muhammad Nazri minggu yang pertama, Ustazah Kalsum minggu yang kedua, minggu yang keempat, Ustaz Nazri minggu yang pertama dan minggu yang ketiga. Supaya dapatlah tuan-tuan lebih asamnya, lebih garamnya, lebih manisnya, lebih masamnya. Maka cantiklah tuan-tuan dan selingan-selingan yang seperti itu. Cukup Ustaz, terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan doakan tuan-tuan, mendoalah tuan-tuan dan puan. Insya-Allah mulut kita ni basah antaranya menyebut kebesaran Allah dan basah juga mulut kita tuan-tuan sampai mati nanti. Ada air liuk kita basah menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabha sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.